Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurfatin Bataisha, tampil ke hadapan menghiburkan Anda. Mari larakan, dengarkan bersama tajuk cerita Duniaku Derita. Terima kasih pengerusi majelis yang saya hormati, para hakim, penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, pikir-pikirkan. Aku planet yang indah, mempunyai hidupan flora dan fauna. Kini dicemari oleh manusia yang jahil dan rakus. Lihatlah diriku. Udara yang semakin beracun, air yang mengalir menjadi keruh kotor, hidupan yang semakin sakit dan terseksa. Hai kawan-kawan semua, namaku Bumi. Aku merupakan sebuah planet yang terdapat dalam sistem surya. Tahukah kawan-kawan, terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sistem surya pada orbit masing-masing. Aku merupakan planet pada kedudukan yang ketiga daripada matahari. Kedudukan aku ini menjadikan aku satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Nak tahu mengapa? Mari dengarkan lagi. Aku mendapat haba yang sesuai daripada sang matahari. Badanku tidak terlalu panas dan tidaklah terlalu sejuk, dan sangat sesuai untuk kehidupan. Badanku juga diselubungi dengan lapisan atmosfera yang mempunyai udara yang sesuai agar hidupan dapat bernafas. Oh ya, jangan lupa, aku juga mempunyai air yang sangat penting untuk kehidupan. Kawan-kawan takkan jumpa keadaan ini di planet lain. Diwujudkan oleh sang pencipta yang esa, dikaji saintis 4.600 juta tahun usia. Dihuni manusia yang leka dan alpa. Aku nilai yang tidak sepatutnya. Ibu, di manakah saya perlu buang sampah ini? Tanya si anak. Kamu buang sahaja di sungai itu. Lagipun tidak ada orang yang nampak, kata si ibu. Sedih kawan-kawan. Inilah perbuatan yang membuat diriku semakin sakit. Lihat dan renungilah wahai sahabat-sahabat sekalian. Keadaanku semakin teruk dan uzur. Aku semakin sakit dengan perbuatan tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Badanku yang kotor karena masalah pengurusan bahan buangan yang tidak terancang. Di sana sampah, di sini sampah, di mana-mana pun terdapat longgokan sampah. Mereka tidak tahu bahwa kesannya akan menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes yang membawa penyakit yang berbahaya. Pokok-pokok di hutan ditebang dan dibakar dengan sewenang-wenangnya. Air sungai akan semakin cetek akibat mendapan dan lapisan tanah. Bila hujan turun, maka berlakulah banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya, sehingga akan boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan mengancam nyawa mereka sendiri. Kalau semua ini berlaku, apa pula berlaku dengan habitat flora dan fauna? Pikirkanlah. Renungkan juga kawan-kawan. Apabila pengusaha-pengusaha kilang yang tidak bertanggung jawab membebaskan asap tanpa dirawat, bahkan asap kendaraan-kendaraan yang dibebaskan semakin banyak sejajar dengan pertambahan kendaraan. Asap pembakaran terbuka dan banyak lagi. Apabila ini berlaku, siapa yang akan merana? Mereka dan keluarga mereka juga. Ya kawan-kawan, terdapat banyak kemudaratan yang akan berlaku kepada manusia di atas perbuatan mereka sendiri. Oleh itu kawan-kawan, aku di sini ingin merayu kepada semua manusia agar buanglah sikap tidak indah kepada pencemaran bumi yang mereka sebabkan. Uruslah bahan buangan dengan bijak dan bertanggung jawab agar dapat menghilangkan deritaku. Terbang bebas si burung camar, mengintai ikan di dalam lautan. Bumi dipelihara, jangan dicemar.
agar selesa dihuni semua hidupan. Bunga angsana di atas para, anak Melayu pasang palita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan pada para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak pernah lari dari waktunya, guru-guru serta rekan-rekan yang saya hormati sekalian. Pada hari yang ceria ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Aku Seekor Kerbau. Kawan-kawan, nama aku Popo. Aku adalah seekor kerbau yang cantik. Aku mempunyai sepasang tanduk yang tajam. Badanku berwarna hitam. Lihatlah tubuhku. Cantik bukan? Aku dilahirkan di sebuah kandang yang besar dan selesa. Ibu aku sangat menyayangi akan aku. Ibu menjaga aku bagi penata minyak yang penuh. Ibu juga mempunyai tanduk yang tajam. Setiap kali kehidupan kami diganggu oleh musuh, ibu akan menggunakan tanduknya yang tajam itu untuk menyerang musuh. Aku sangat bangga dengan ibu. Semasa kecil, aku diberi susu oleh ibuku. Setelah meningkat dewasa, aku diajar berdikari dengan mencari makanan sendiri. Aku dipanggil hewan herbivore karena aku makan tumbuhan saja seperti rumput. Nyam. Aku mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Sedapnya rumput ini. Aku sangat bersyukur karena mempunyai tuan yang sangat baik. Pada setiap petang, aku akan dibawa meraguk rumput subur menghijau nun di ujung kampung. Setelah aku kenyang, aku akan dibawa berendam di dalam lumpur. Wah, segarnya berkubang dalam lumpur. Badanku jadi sejuk setelah seharian berjemur di bawah terik matahari. Hai kawan-kawan, inilah cara aku untuk menyelesaikan diri dalam cuaca yang panas. Pada suatu hari, aku berjalan-jalan lalu terjumpa dengan seekor kuda yang badannya penuh dengan kesan luka. Aku sangat sedih karena si kuda tidak mempunyai tanduk yang tajam untuk melindungi diri dari musuh. Aku bersyukur karena dilahirkan bertanduk. Dengan tandukku yang tajam inilah aku gunakan untuk melindungi diri dari bahaya. Kawan-kawan, dan tahu tak? Aku juga mempunyai seekor kawan yang bernama Pipit. Pipit ialah seekor burung gembala kerbau yang suka bertanduk di belakang aku. Bukan apa kawan-kawan, si Pipit membantu aku menghilangkan kutu di badan aku dengan memakannya. Karena kutu memang makanan si Pipit. Terima kasih Pipit, badanku tidak gatal lagi. Tahu tak kawan-kawan, interaksi aku dengan Pipit dipanggil simbiosis mutualisme. Kami saling bekerja sama antara satu sama lain, dan kami berdua mendapat manfaat daripada interaksi tersebut. Aku juga mempunyai ramai kawan yang satu spesies denganku. Kami selalu bersaing untuk mendapatkan makanan dan pasangan. Pada suatu hari, aku berjalan-jalan di sebuah padang rumput yang hampir kering karena kemarau yang panjang. Aku melihat ramai kawan-kawanku sedang merabut rumput. Timbul perasaan iri hati untuk mendapatkan semua rumput yang masih berwarna hijau. Aku perlu bersaing untuk mendapatkan semua rumput yang masih berwarna hijau itu. Kata hatiku. Dengan langkah sombong, aku pun menghampiri kawan-kawanku. Hei, pergi kamu dari sini. Rumput ini aku yang punya. Aku pun mengusir mereka dari tempat tersebut. Dengan langkah longlai, mereka pun balik dari tempat situ dan mencari rumput di tempat lain. Aku pun meraguk rumput sepuas hatiku. Tanpa kusadari, datang seekor harimau yang coba menangkap aku. Mujur aku sempat berlari ke tempat kawan-kawanku. Kalau tidak, aku sudah jadi arwah kawan-kawan. Dengan bantuan kawan-kawanku, akhirnya harimau tersebut melarikan diri. Aku sangat menyesal karena bersikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Sejak daripada peristiwa tersebut, aku sentiasa bekerja sama dengan kawan-kawanku untuk mencari makanan
dan melindungi diri dari bahaya. Hadirin sekalian, janganlah kita mementingkan diri dan bersikap sombong dengan memandang rendah pada orang lain. Kelak kita sendiri akan rugi. Marilah kita hidup dengan mengamalkan hidup bekerjasama dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Buangkanlah perasaan hasad dengki pada orang lain. Sekian sahaja cerita saya pada hari ini. Bye-bye! Selamat sejahtera kepada barisan para pemerhati yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan seperjuangan, dan hadirin yang dihormati sekalian. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Siapa Pencarkan Saya? Wahai kawan-kawan, tahukah kamu apa itu pencaran? Pencaran ialah cara untuk menyebarkan biji benih jauh daripada induknya agar ia dapat tumbuh lebih subur kerana kurangnya persaingan antara induknya sendiri. Dengarkan lagu ini. Ada 4 ejen pencaran, angin, air, haiwan, letupan. Mari kita terogainya. Siapa pencarkan saya? Dengan angin saya dipencar, ringan sayap dan boleh terbang. Lalang meranti juga angsana, dan delion jangan dilupa. Dengan air saya dipencar, kelapa, pompong dan teratai. Ada rongga-rongga udara, kulit berlilin juga. Dengan haiwan saya dipencar, sedap dimakan, terang warnanya. Betik, tembikai dan juga lada, kemuncup ada cangkuknya. Bila matang saya meletup. Bendi, saga dan juga getah. Marilah kawan kita belajar cara biji benih dipencar. Cuba lihat saya, berwarna merah dan sangat menarik. Nampak sedap untuk dimakan. Siapa pencarkan saya? Sudah tentu manusia. Selain manusia, haiwan juga boleh pencarkan saya. Ini kerana saya mempunyai isi yang boleh dimakan. Biji benih saya dipencarkan di merata-rata tempat. Pencaran yang istimewa ialah kemuncup kerana ia memancarkan biji benih melalui cangkuknya yang akan melekat pada bulu-bulu haiwan atau pakaian manusia. Andai saya ialah lalang, siapa pencarkan saya? Lalang berbulu halus, kecil dan juga ringan. Begitu juga dengan pokok meranti. Pokok meranti mempunyai biji benih yang mempunyai struktur seperti helikopter dan membolehkannya terbang. Siapa yang pencarkan? Sudah tentu angin yang pencarkan. Angin boleh membawa mereka jauh daripada induknya. Jika saya ialah kelapa atau teratai, siapa yang pencarkan saya? Buah kelapa mempunyai sabut yang berongga dan membolehkannya terapung di atas air. Maka airlah yang memancarkan mereka. Biasanya ciri-ciri yang terdapat pada buah lah yang menentukan cara biji benih dipencarkan. Kalau kita lihat embung, biji benihnya dipencarkan melalui mekanisme letupan. Begitu juga dengan pokok getah dan saga. Pop, bunyi biji benih disebarkan. Begitulah bendi dan lainnya memancarkan biji benih mereka. Kenapa perlu dipencarkan? Tumbuhan perlu dipencarkan untuk terus hidup. Mereka hidup dengan air, udara dan cahaya matahari. Tanpa ketiga-tiga ini, mereka akan terus pupus. Kalau pencemaran alam terus merebak, kami boleh terus hidup?
kawan-kawan, sudah tentu kami tidak boleh hidup. Oleh yang demikianlah, kita perlu menjaga alam sekitar supaya kita dikelilingi alam sekitar yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih, supaya kita hidup lebih gembira dan bahagia. Demikianlah cerita saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, barisan para hakim yang arif dan adil saksama, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang dikasihi. Apa kabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sehat. Pada hari ini saya ada sebuah kisah yang hendak dikongsikan kepada kawan-kawan. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Kisah 5 Sahabat. Mari dengarkan bersama. Di dalam sebuah kampung tinggal 5 orang sahabat yang rapat, iaitu si mata, si hidung, si lidah, si kulit, dan si telinga. Pada suatu hari, si badan selaku ketua penghulu telah mengadakan pertandingan memasak. Ramai peserta dari seluruh pelosok kampung menyertainya. Namun, hanya 5 orang peserta sahaja, iaitu si mata, si hidung, si lidah, si kulit, dan si telinga sahaja yang berjaya memasuki peringkat akhir yang telah mengalahkan seluruh peserta dari kampung lain. Namun, pada acara akhir itu berlaku sedikit pertelingkahan yang menyebabkan pertandingan itu dihentikan buat seketika. Lalu 5 orang sahabat itu dipanggil oleh ketua penghulu di dalam sebuah bilik untuk menyelesaikan pertelingkahan tersebut. Baiklah, oleh kerana kamu semua telah berada di sini, sekarang saya ingin mendengar satu persatu masalah kamu, ujar ketua penghulu. Lalu si mata bangun berdiri. Begini ketua penghulu, sewaktu pertandingan akhir tadi, mereka berempat telah mengejek saya kerana saya hanya mampu melihat tetapi tidak mampu mendengar, menghirup, merasa dan menyentuh. Mereka tidak tahu bahawa saya adalah orang yang paling penting daripada mereka semua. Saya mempunyai deria penglihatan yang sangat baik yang membolehkan saya nampak benda jauh. Contohnya, bulan dan planet nun jauh di angkasa lepas, saya boleh nampak dengan jelas. Saya boleh nampak cahaya. Wah, indahnya dunia ini, kata si mata dengan bangganya. Mendengar kata-kata itu, lantas si telinga bangun berdiri. Hai si mata, ego sungguh kamu. Kamu tidak tahu, di antara kamu semua, sayalah yang paling penting dan berkuasa. Saya mempunyai deria pendengaran yang sangat baik yang membolehkan saya mendengar semua bunyi di sekeliling saya. Merdunya lagu ni. Belum habis si telinga bercakap, lantas si hidung mula berdiri. Amboi, kamu belum tahu siapa lagi saya. Di antara kamu berdua, sayalah yang paling penting dan berkuasa. Lihat saja, saya boleh menghirup bau masakan yang sedap-sedap. Kamu tidak boleh membezakan di mana bau busuk dan di mana bau wangi. Durian, nyam-nyam-nyam. Belacan, busuknya. Hebat kan deria saya, mempunyai deria menghidu yang sangat kuat. Ketua penghulu hanya tersenyum dan mendengarkan hujah mereka dengan tenang. Lantas si lidah bangun berdiri dan tertawa. Kamu semua tidak tahu siapa lagi saya. Saya boleh menghidu, saya boleh merasa semua benda. Manis, pahit, masam dan masin, semuanya saya boleh rasa. Kamu kenal Chef Wan, si tukang masak terkenal tu? Semua masakannya saya boleh rasa. Sedapnya. Lantas, ketika mendengar si lidah bercakap, lantas si kulit bangun berdiri dan mengherdik si lidah. Dahlah tu lidah, nanti lidah kamu bercabang pula. Kamu belum tahu lagi siapa saya. Cuaca di sekeliling adalah kepekaan saya. Cuaca sejuk dan panas, semuanya saya boleh tahu. Lihat saja, tadi, sewaktu memasak tadi, saya menggunakan api. Api itu panas.
Di dalam bilik ini sangat dingin kerana ada pendingin hawa. Saya sangat selesa, kata si kulit dengan bangganya. Ketua penghulu berdiri dan memulakan langkah seterusnya untuk penyelesaian. Saya sudah mendengar semua hujah kamu. Sebenarnya perkara ini hanya perkara kecil sahaja. Sikap ego dan mementingkan diri telah menguasai diri kamu. Jika kamu berterusan begini, pertandingan penyertaan dalam pertandingan memasak kamu akan saya batalkan, kata ketua penghulu. Jika kamu ingin menang dan berjaya, kamu harus menghilangkan rasa ego dan penting diri dalam diri kamu. Dari awal memasak tadi, saya hanya memperhatikan kamu. Jika kamu bekerja sama dan menggunakan kelebihan masing-masing, tentu kamu akan berjaya, kata si badan selaku ketua penghulu. Begitulah berakhirnya cerita saya. Sebenarnya dalam cerita ini kita dapat mempelajari tentang watak Deria dalam KPS, iaitu pemerhatian. Pemerhatian Deria mewakili 5 Deria, iaitu penglihatan, pendengaran, merasa, menyentuh, dan menghidup. Jika kita sukar mengenal tentang proses KPS ini, tentu kita sukar pada proses IBSI. Selain itu juga, kita harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu kerja. Pak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, dia dicemar manusia, yang jahil ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan pengurusi majlis, para juri yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Akil Aswad. Umur saya 10 tahun. Tajuk cerita sains saya ialah Aku si Planet yang Ketiga. Big Bang. Tahukah kawan-kawan apa itu Big Bang? Big Bang atau lebih sinonim dengan nama letupan besar. Dentuman besar atau ledakan besar merupakan salah satu teori mengenai kewujudan alam semesta. Teori ini asasnya daripada General Theory of Relativity oleh Albert Einstein pada 1915. Teori ini merupakan pada asalnya bercantum dan kemudiannya terpisah antara langit dan bumi. Selepas berlaku letupan kuat atau Big Bang pada 10 ke 20 bilion tahun dahulu. Maka dengan itu kawan-kawan, bermulalah pengembangan dan pengejutan yang melahirkan bintang-bintang, planet-planet dalam sistem suria kita yang berada di sebuah galaksi yang dinamakan Galaksi Bima Sakti sehingga ke hari ini. Kawan-kawan, aku merupakan planet yang ketiga. Namaku BUMI, Bumi. Jarakku dari matahari tidaklah begitu dekat sehingga terlalu panas. Jarakku dari matahari juga tidaklah begitu jauh sehingga terlalu sejuk membeku. Jarakku dari matahari ialah 149.6 juta kilometer jauh secara purata. Aku dilindungi oleh medan magnet, ianya magnetosfera yang terhampar jauh 60.000 km ke angkasa. Oleh itu, aku satu-satunya planet yang mempunyai pelbagai hidupan. Aku juga ada ciri-ciri istimewa, ianya komposisi atmosfera yang terdiri daripada 78% nitrogen, 12%
21% oksigen, dan lain-lainnya terdiri daripada gas argon, karbon dioksida, uap air, dan partikel-partikel yang menyeimbangi hidupanku. Kawan-kawan, beribu tahun dahulu aku hidup aman bahagia. Namun kini hidupku semakin terancam. Lapisan ozonku semakin tipis akibat pembebasan klorofluorokarbon atau CFC secara berleluasa. Akibatnya berlaku kesan rumah hijau. Aku semakin panas. Ini juga menyebabkan pemanasan global yang mencair ais di kedua-dua kutub hingga meningkatkan aras laut. Ini mampu menenggelamkan pulau kecil di negara kepulauan, lalu membawa dampak perubahan yang amat besar kepada kehidupan manusia. Sikap manusia yang semakin rakus juga menyebabkan pelbagai pencemaran dan kemusnahan alam sekitar dan kepupusan spesies hidupan yang menyeimbangi hidupanku. Hamparanku juga semakin terancam akibat pembuangan plastik yang amat kritikal. Perangkaan global mendapati 5 triliun digunakan setiap tahun dan 13 juta tan daripadanya dibuang ke lautan. Oh tidak, ini terus membunuh banyak hidupan yang mengganggu ekosistemku. Oleh itu kawan-kawan, aku merayu, tolonglah aku untuk pulih. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kesinambungan hidupanku. Insaflah wahai manusia, janganlah begitu rakus memburu pembangunan sehingga alpa akan kemusnahanku. Pengajaran daripada cerita ini ialah kawan-kawan, jagalah dan sayangilah bumi kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih.